Bila kita nak mati, dalam berapa second mata ni akan hijab, Allah tutup hijab tutup. Dia celik tapi tak nampak dunia, nampak. Telinga ni Allah tutup pendengaran dunia, Allah buka pendengaran akhirat. Hijab dia buka hijab. Kita semua akan tempuh, tuan-tuan. Jom sama-sama kami. Caranya mudah. Hanya klik join button. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma tuakhir fahmi wa la qalbi ahad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala datang ke rumah Allah sembahyang fardu maghrib berjamaah. Yang Allah pilih ya tuan-tuan. Punya ramai-ramai penduduk sini ratusan, ribuan. Tetapi Allah pilih banyak ni je tuan-tuan. Jangan nak bagi alasan masjid tak buka, jangan nak bagi alasan kerjaan tak bagi datang masjid, jangan nak bagi alasan kata AJK tak bagi, ya, masjid dah buka dah, ya, masjid dah buka, kerjaan dah bagi, semua dah dibenarkan, ya. Tetapi ada golongan-golongan manusia ni hatinya masih keras, hatinya masih keras. Dia tak suka datang ke rumah Allah sembahyang fardu maghrib berjamaah, tak suka datang ke rumah Allah, datang sembahyang fardu 5 waktu, dia tak suka datang. Tetapi ingatlah, kita ni suka datang ke tak suka datang ke rumah Allah, satu hari nanti bila kita mati, orang bawa ke masjid sembahyang jenazah. Farji'na na'mal salihah inna muqinun. Ya Allah, kami nak balik ke negeri dunia, kami dah yakin, kami nak beramal soleh. Pada ketika itu, la, kata malaikat, dah tak boleh dah, kamu dah tak boleh nak balik ke negeri dunia, kamu nak sembahyang jemaah dah tak boleh dah, kamu nak baca Quran tak boleh dah, kamu nak duduk dengan ulama tak boleh dah, kamu tinggal di alam barzah, negeri penentuan. Sesiapa yang dia mati di dalam husnul khatimah, dia tinggal negeri yang bernama Illiyin, tempat yang bahagia. Jika dia mati dalam su'ul khatimah, dia akan tinggal negeri yang bernama Sijjin, tempat yang cilaka. Itu yang mereka, apabila mereka bertemu di antara mereka bagi roh-roh yang baik, mereka bertanya, man anta, siapa awak? Dia pun jawablah, ana ruhun salihun, saya roh-roh yang baik. Ni di negeri yang bernama Illiyin, negeri yang bernama Sijjin, tempat yang cilaka, tempat bagi orang yang cilaka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertanya juga, man anta, siapa awak? Dia jawablah, ana ruhun zalimun, saya roh yang zalim. Saya zalim masyarakat dunia. Orang azan, muazzin melaungkan azan, aku tak datang masjid, aku duduk kedai tom yam tepi tu ya, aku makan-makan je. Aku dengar tapi aku degil, aku tak mau datang. Rumah aku dekat masjid, aku tak mau datang, ya. Ni orang yang zalim, dia menzalimi dirinya sendiri, tuan-tuan. Ingatlah, kita ni semua bakal-bakal jadi jenazah. Tuan-tuan tengok sendiri, sekarang ni dunia dekat kiamat. Dulu orang semua berpusu-pusu nak salam, nak peluk ulama, nak salam ulama. Sekarang orang nak salam pun takut. Tuan-tuan nak salam dengan aku pun takut mati kan. Takut nak salam, takut mati, tuan-tuan. Ingat tu, jangan salah akidah. Bila salah akidah, jatuh kafir. Ingat tu tuan-tuan, ya, akidah tak boleh tersasar sikit. Itu ulama bagi tahu apa? Apabila dunia dekat akhir zaman, yang pertama ramai manusia imannya rosak, akidahnya rosak. Mereka mulutnya secara jihar menyebut Allah, tetapi di dalam hatinya banyak Tuhan. Tidak ada Tuhan di dalam hatinya. Mereka bertuhankan manusia, mereka bertuhankan duit, mereka bertuhankan orang, bertuhankan binatang, bertuhankan virus. Tuan-tuan kenal tak itu? Siapa dia Abang Covid? Kenal Abang Covid? Kenal? Kenal Abang Covid? Kenal? Abang Covid ni makhluk Allah. Abang Covid ni dia bertasbih kepada Allah. Subhanallah, 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 subhanallah. Makhluk Allah ni semua bertasbih, termasuk babi sekalipun tetap bertasbih kepada Allah. Tuan-tuan, mereka bertasbih kepada Allah.
Berarti bila kita belajar tentang takdir mu'allaq, takdir mubram, takdir yang baik, takdir yang tak baik, ada orang yang mati kencing manis, ada orang yang mati sakit darah tinggi, ada orang mati aksiden, ada orang mati kena covid. Semua dah ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan tengok sendiri ya. Masjid besar, orang tak ada. Mana ada orang? Ni orang dulu yang aku datang, orang ni ya. Mana ada orang? Kipas lebih banyak pada orang. Benar kata Nabi, Nabi ni disidik, dia bukan kazib. Apa kata Rasulullah? Bila akhir zaman dunia dekat dengan kiamat, apa kata Nabi? Rumah Allah itu banyak rumah Allah, tetapi mereka buat masjid, mereka buat surau, mereka buat rumah Allah hanya untuk bermegah-megah, hanya untuk bercantik-cantik, tetapi di dalamnya tidak ada penghuninya beribadah kepada Allah. Ini kata Nabi. Benar kata Nabi. Nabi ini disidik, dia bukan kazib. Rasulullah ni manusia yang luar biasa, tuan-tuan. Manusia yang hebat. Namanya berada di rumah Allah, namanya berada di dalam Al-Quran, namanya berada di pintu-pintu arash, namanya berada dalam syurga Allah. Tak pernah tinggal semayang berjamaah walaupun dia sakit, walaupun dia musafir sekalipun, tuan-tuan. Ini Rasulullah. Malam-malam menangis takutkan Allah, malam-malam menangis dia doakan umatnya, tuan-tuan. Ini Rasulullah. Di antara akhlak yang terpuji adalah akhlak Rasulullah. Ini Rasulullah, tuan-tuan. Manusia yang cukup hebat. Sembahyang sampai bengkak kaki, kita makan bengkak kaki, tuan-tuan. Bengkak kaki semayang, inilah Nabi. Malam-malam tak boleh tidur, tak boleh tidur. Kalau ada dunia dekat dia, kalau ada duit dalam bajunya, Rasulullah tak boleh tidur malam, tak boleh tidur. Ini hadis sahih. Itu yang Siti Aisyah Ummul Mukminin bertanya dengan Rasulullah, ya wahai baginda, ya Rasulullah, kenapa engkau gelisah, kenapa engkau tak boleh tidur? Kata Rasulullah, cuba kau tengok dalam baju aku, tengok dalam gamis aku, ada tak dinar, ada tak duit? Gaba-gaba ada 1 dinar. 1 dinar, tuan-tuan, bukan ribu ratusan dinar. 1 dinar dia. Rasulullah gelisah, tak boleh tidur. Kata Rasulullah, kau infaklah pada jalan Allah, baru Rasulullah boleh tidur. Kita, tuan-tuan, tak ada duit, tak boleh tidur. Ya, tak ada duit, tak boleh tidur. Ingat tu, ya. Sebab itu lidah ni kena perbanyak zikir tauhid. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Banyak zikir. Banyak zikir. Siapa suka sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, nanti mati sebut la ilaha illallah. Kalau mulut ni suka sebut dunia, nanti mati tengah sebut dunia. Ya, ni hadis sahih. Itu dalam 1000 yang mati bighairi hisab, dalam 1000 yang mati beriman, yang mati husnul khatimah, yang mati dalam keadaan yang senang, 1000 seorang. Tuan-tuan, kita buka kitab Tajul Urus, ya, 1000 jenazah sudah dikebumikan ke dalam liang lahat. Mereka sudah menghadapkan kiblat kepada Allah, menghadap kiblat. Bila baliklah ahli Koreahnya, imamnya, saudara-saudaranya, kawan-kawannya, 300 sahaja yang menghadap kiblat, 700 berpaling kiblat daripada Allah. Itu yang anak murid Khatimul A'sam bertanya dengan Khatimul A'sam. Khatimul A'sam ni ulama tauhid, seorang wali Allah. Dia ditanya kenapa mereka dipalingkan kiblat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata Khatimul A'sam? Mereka masih hidup dekat dunia, mereka tidak bertuhankan Allah. Tidak bertuhankan Allah. Amantu billahi wa rasulih huwal awwalu huwal akhiru huwal zahiru huwal batinu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Amantu billah, aku beriman Tuhanku Allah. Tuan-tuan, ya. Ini akhir zaman, ini akhir zaman, tuan-tuan, ya. Memang ada hadis bila akhir zaman Allah akan turunkan balak, iaitu penyakit. Tuan-tuan, itu yang berlaku pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Tuan-tuan kenal siapa Sayyidina Umar? Sayyidina Umar, bukan Haji Umar, Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni sahabat Nabi ni, satu pendapat mengatakan sini ada hitam, ya, tapi ini bukan hadis, ni kalam ulama, sebab dia suka nangis malam. Ni Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni garang, dia panggil singa padang pasir, dia garang.
Sahabat-sahabat ni janggut mereka pun lebat-lebat macam sarang lebah. Kita bela janggut pun tak mahu, tuan-tuan. Malu nak bela janggut, ya, nanti nak mengorat tak boleh, ya, nanti perempuan tak suka. Bela janggut, tuan-tuan, bukan dalam hadis. Bela janggut ni sunnah, pakai serban ni sunnah. Tuan bukan dalam hadis daripada Imam Bukhari, apabila datang pada hari Jumaat, siang tadi ya, sesiapa yang sembahyang Jumaat, satu fardu Jumaat, 2 rakaat, dia memakai serban mengikut sunnah Rasulullah, 1 rakaat digandakan 70 kali Jumaat. 1 rakaat. Kalau 2 rakaat, anda fikir lah. Lepas tu kita ni tuan-tuan, nak beramal, kita ni nak baca Quran tak kuat, sembahyang malam tak kuat, datang masjid lambat. Tengok tadi sembahyang datang maghrib pun terhege-hege lambat. Cuba kalau datang ambil duit brim cepat, ya, datang masjid lambat, tuan-tuan. Kenapa? Sebab itu hati ni penting. Qalbun syakirun, betul Rasulullah, hatinya dicuci dengan air Zam-Zam. Malaikat Jibril cuci hati Rasulullah. Kita ni siapa cuci hati kita? Ulama cucikan dengan ilmu. Ain lam mim waw, ilmu. Ain aliyin, lam latifun, kelembutan, min ma'rifatullah. Waw adalah wara', dimasukkan ilmu. Ilmu itu adalah cahaya. Masukkan ilmu dekat hati ni, tuan-tuan. Itu bila zikir, afdalu zikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Tembak jantung. Nafi isbat, tiada Tuhan. Nafi isbat, sebagaimana Tuhan, Allah saja Tuhan. Selain Allah tidak Tuhan, Allah saja Tuhan. Inilah orang nafi isbat. Itu bila semayang, Allah saja yang maha besar, selain Allah tak besar. Covid tak besar, manusia tak besar, duit tak besar, bini tak besar, Allah saja besar. Tuan-tuan tengok di Mekah, di Madinah, bila azan berkumandang, Allahu Akbar, Allah, azan berkumandang, kedai semua tutup, orang semayang berjemaah. Tinggal dunia tinggal tumpu. Allah panggil semayang berjamaah, tuan-tuan. Tapi kita akhir zaman, kita tak memuliakan Allah, kita tidak mementingkan Allah, yang kita penting dunia, tuan-tuan. Kalau aku tinggal kedai aku, nanti habis lah, rugi lah, ya. Kalau kita semayang pula, ada setengah kedah berniaga pasar malam, bila dia semayang pula, nanti kawan pula cakap, kau ni gaji semayang pula, gaji betul kau semayang, ya. Memang nak jadi baik ni bukan senang, susah, tuan-tuan. Nak masuk syurga Allah ni bukan senang, susah nak masuk syurga Allah. Tuan tengok sahabat, macam mana sahabat-sahabat Nabi. Umar fil jannah, Ali fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, Abu Bakar fil jannah. Mereka ni malam-malam menangis takutkan Allah. Mereka ni semayang berjamaah tak tinggal, baca Quran tak tinggal, bertasbih mengingati Allah, memuji Allah tak tinggal, tuan-tuan. Apa kata Rasulullah? Man qala subhanallah wa bihamdih, siapa baca subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih 100 kali, sebanyak mana buih di laut, Allah ampunkan dosanya, tuan-tuan. Kumpul amal soleh, tuan-tuan, kumpul amal soleh. Kita ni bukan lama, tak lama nak mati dah, tuan-tuan, mati dah. Yang paling cepat mati yang sandar dinding, cepat matinya, tuan-tuan. Kita ni nak mati lah, tuan-tuan, betul. Okay? Nak mati lah. Betul, kita kena kumpul amal soleh. Kenapa aku kata kita ni nak mati? Sebab kita ni nak balik ke kampung kita. Kita nak balik ke negeri kita. Dunia ni bukan negeri kita. Negeri kita syurga. Kita ni bukan penduduk dunia. Tuan-tuan buka dalam hadis, kita ni penduduk syurga. Kita nak balik ke dalam syurga Allah, tempat kita lah. Itu bila sebelum kita nak balik, kita kena bawa bekal. Kita nak disambut oleh malaikat Allah. Allah nak sambut kita. Engkau bawa apa ni? Hadiah apa engkau bawa jumpa aku? Allah nak sambut kita. Malaikat Allah nak sambut kita, tuan-tuan. Apa dia hadiah? Amal soleh lah, tuan-tuan. Amal soleh lah. Jadi penduduk syurga ni tak ramai, tuan-tuan, tak ramai. Dalam 1999 penduduk an-nar, penduduk neraka. Seorang sahaja penduduk syurga bighairi hisab. Ini penduduk syurga Allah. Lepas itu penduduk neraka ni dekat dainya ada tulis an-nar.
Kalau dekat dunia, banduan-banduan ni mereka punya IC ada chalk, mereka ni banduan. Kalau penduduk negeri akhirat, bila penduduk neraka dekat dahinya tulis neraka annar. Tu sebelum mereka nak dimasukkan dalam syurga Allah, mereka dimandi sungai yang bernama Nurul Hayat, cahaya kehidupan. Itu selalu menangis malam, tuan-tuan, selalu menangis malam. Ya Allah, aku ini banyak salah, ya Allah. Ya Allah, aku ini jahat, ya Allah. Malam-malam nangis, tuan-tuan. Nangis ya. Ya, di antara nanti di padang mahsyar, umat Nabi Muhammad yang tidak menangis di padang mahsyar, iaitu bagi umat Nabi Muhammad yang dia menangis mengeluarkan air mata yang dia takut ke Allah, menangis. Dan di antara tentera-tentera termasuklah polis yang menjaga benteng-benteng negara, yang menjaga keselamatan negara pada malam hari, tuan-tuan. Dan yang ketiga siapa? Bagi umat Nabi Muhammad yang menuntut ilmu, termasuklah ulama yang mengajar ilmu, dia berjaga malam kerana untuk menyampaikan ilmu dan menuntut ilmu, berjaga malam. Ya, tak menangis di padang mahsyar. Padang mahsyar ni bukan macam dekat dunia, macam dataran Kemaman, bukan, tuan-tuan. Padang mahsyar ni tak ada pokok. Padang mahsyar ni matahari walaupun dia jauh ibadat sejengkal. Ni padang mahsyar. Bumi ni merah, tuan-tuan. Ni padang mahsyar. Mereka berdiri telanjang, tapi ada di antara umat Muhammad yang tidak telanjang, iaitu mereka yang mati di dalam husnul khatimah. Baiklah, ni baru mukadimah. Tuan-tuan jangan risau, 8.30 berhenti sebab pembayaran sampai 8.30. Ustaz minta duit, aku tak minta duit. Tuan-tuan nak bagi, bagi ya. Tak nak bagi, sudah. Tapi kalau tak bagi, aku cakap dengan orang masjid ni tak bagi duit minyak, tu ya. Aku tak minta, tuan-tuan, buat kerja agama ni tak boleh jual agama dengan wang ringgit, tak boleh. Tapi kena yakin tentang rezeki daripada Allah. Ni tak ada. Kadang bila PKP, PKPD, ustaz-ustaz asatidah tak ceramah pun takut. Anak tak ceramah ni macam mana anak nak makan? Macam mana anak nak makan? Aku tak ceramah, makan, tuan-tuan. Duduk rumah, duduk sekolah. Ceramah di madrasah ya. Ceramah live aja. Makan, tuan-tuan. Gemuk. Makan. Allah tu berada di mana-mana. Ingat tu, tuan-tuan. Baiklah, malam ni dah baca hadis. Ya, tengok mana yang kita sempat. 8.30 kita berhenti, ya. 1 jam. Tamanna Jibril ayyakuna, ya, mencintai oleh Jibril. Ini malaikat Jibril. Malaikat Jibril ni sayapnya, satu pendapat mengatakan sayapnya sebelah sayap malaikat Jibril 300. Tuan-tuan, sebelah 300. Kalau dia buka satu sayap, maka bumi ni gelap. Ini malaikat Jibril. Di antara malaikat yang dekat dengan Nabi, iaitu malaikat Jibril. Setiap waktu nak sembahyang berjamaah, turun malaikat Jibril, tuan-tuan. Ya. Ada satu doa, kita bertawassul dengan malaikat. Allahumma ya Rabba Jibril. Wahai Tuhan kepada Jibril. Wa ya Rabba Israfil. Wahai Tuhan kepada Israfil. Wa ya Rabba Mikail. Bertuhan kepada Mikail. Wa ya Rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wahai Tuhan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertawassul, mengambil keberkatan malaikat Allah. Satu hari nanti kita akan jumpa malaikat. Dalam kubur nanti malaikat jumpa kita. Tuan-tuan, ya. Malaikat Munkar, Nakir. Malaikat Munkar, Nakir ni matanya kebiru-biruan. Wajahnya hitam. Dia memegang satu cemeti. Macam ni, tongkat khutbah ni, cemeti lah, daripada api neraka Allah. Dia memukul bagi umat Nabi Muhammad yang bila azan berkumandang dilaungkan oleh muazzin, tak datang sembahyang berjamaah. Apabila dia mati belum sempat bertaubat kepada Allah, anak yang derhaka kepada mak bapak, rakyat yang derhaka dengan pemimpin yang adil, isteri yang derhaka dengan suaminya yang melawan suaminya, orang yang memakan harta haram, orang yang makan harta riba, orang yang mencuri, macam-macam lah, tuan-tuan, ya. Di alam barzakh, negeri yang sangat menakutkan. Kita semua akan masuk ke negeri alam barzakh, itu kubur. Orang akan mandikan kita, orang akan kafankan kita, orang akan semayangkan kita, orang akan pikul jenazah kita. Pada hari ini kita semayang jenazah pulan bin pulan. Satu hari nanti orang semayang jenazah ke atas kita.
Pada hari ini kita baca tahlil kepada fulan bin fulan. Pada satu hari orang akan baca tahlil ke atas kita. Pada satu hari imam membaca talqin di tanah perkuburan untuk makmumnya, untuk ahli Koreanya. Pada satu hari makmumnya akan baca talqin untuk imam di tanah perkuburan. Pada ketika itu yang mereka di dalam kubur, bila imam baca talqin, walaupun imam baca talqin dan anak dan kawan-kawannya baca talqin di atas tanah perkuburan, kata imam, kata ahli keluarganya, wahai fulan anak si fulan, kamu jangan takut, sebentar lagi datanglah malaikat mungkar nakir tanya kepada kamu, siapa Tuhan kamu, apa kiblat kamu, siapa nabi kamu, siapa kawan kamu, apa agamamu? Kita dalam kubur jawab, arsyadani rahimakumullah. Jawab semua, tuan-tuan. Satu pendapat mengatakan kita ni baring, muka menghadap ke kiblat. Apabila datanglah malaikat mungkar nakir, kita ditolak, kita punya badan duduk menghadap malaikat Allah. Itu yang malaikat Allah mula-mula dia datang di hujung kaki. Ini malaikat Allah. Kita semua akan bertemu dengan malaikat mungkar nakir. Segi logik akal memang tak logik akal, tempat yang sempit. Alam barzah, negeri alam barzah. Dunia, negeri dunia. Tuan-tuan. Ya. Itu di alam barzah. Kubur tu zahir. Bila masuk je dalam kubur, mereka masuk negeri yang bernama alam barzah. Tapi ada jenazah bagi mayit-mayit yang jenazahnya tidak dimakan oleh ulat. Siapakah mereka itu? Mereka mati dalam husnul khatimah. Para nabi, para rasul dan ulama-ulama akhirat yang menegakkan hukum Allah, qulil haqqa walau kana murra, berkata benar walaupun pahit, walaupun orang tak suka. Tuan-tuan. Memanglah cakap agama orang tak suka. Orang tak suka cakap agama, tuan. Ya. Tentang kenal nabi. Haji kenal nabi. Kenal Rasulullah. Jangan tengok aku tak puas hati kenal nabi. Tentang kenal nabi, siapa nabi? Siapa Rasulullah? Rasulullah buat kerja agama, orang baling tai. Ustaz sampaikan Islam, orang baling duit, baling ikan siakap, baling sop giabok. Nabi orang baling tai. Rasulullah ni orang tarik bajunya koyak jatuh daripada unta. Ni Nabi sampaikan Islam. Tuan-tuan, itu nak sampaikan agama memanglah susah payah. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Peliharalah diri kamu. Diri kamu kena pelihara. Jaga diri kamu, akhlak kamu. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka Allah. Tuan-tuan, sembahyang maghrib ni, kalau tuan-tuan ada anak perempuan yang belum nikah, anak perempuan tu kalau tuan-tuan biarkan dia tak sembahyang maghrib, termasuklah isteri tuan-tuan, tuan-tuan biarkan sibuk dia main telefon dia, sibuk dengan IG-nya, sibuk dengan TikTok-nya aja, nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita AJK masjid, walaupun kita orang masjid sembahyang berjemaah cukup 5 waktu, akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik itu nak sampaikan Islam, tak boleh nak takut-takut, kena sampaikan hadis, tuan-tuan. Ya. Baiklah, tentang hadis ni, ya, ada lagi setengah jam, tuan-tuan. Ya. Tuan-tuan nak baring pun boleh, baring aku tak marah, tuan-tuan. Ya. Siapa penat boleh baring, tuan-tuan. Ya. Aku tak ada masalah. Ada ustaz lain dia marah. Ada ustaz lain kalau belajar macam ni dia tak suka, tuan-tuan. Aku tak kisah. Ya. Tuan-tuan nak sandar, nak baring, nak apa buat, tak tahan. Ya. Janji tuan-tuan nak mengaji. Itu je. Tuan-tuan tahu apa kelebihan menuntut ilmu? Itu bila kita nak mati, aku belum baca hadis, baru baca sikit. Tamanna Jibril ayyakuna, baru sikit tak terang ni. Ya. Dalam hadis sebut apa? Bila kita nak mati, itu yang orang nak mati dia tengok atas, tu. Nanti kita semua itu akan tengok atas. Bila kita nak mati, dalam berapa second mata ni akan hijab, Allah tutup hijab tutup. Dia celik tapi tak nampak dunia, nampak. Kita semua akan tempuh, tuan-tuan. Telinga ni dia tak pekak, sebelum dia mati tak pekak, tapi bila dia nak mati, Allah tutup pendengaran dunia, Allah buka pendengaran akhirat, hijab dia buka hijab. Tuan-tuan, ni tentang orang nak mati. Itu bila kita menuntut ilmu ni, kalau tuan-tuan duduk belajar 1 jam, pahala dia macam mana? Seperti sembahyang sunat 1000 rakaat. Rakaat. Satu pendapat mengatakan seperti dia beribadah 1000 tahun. 1000 tahun. Tu bila nak mati tu, dia nampak
Ini pahala sembahyang jemaah, ini pahala menuntut ilmu, ini pahala bagi orang makan, ini pahala tolong orang. Ya, dia nampak. Itu yang mereka nak balik dah. Kata mereka beritahu dengan malaikat Allah, wahai malaikat Allah, nanti dulu, jangan ambil nyawa aku. Boleh tak aku nak sembahyang 2 rakaat? Kata malaikat, dah tak boleh dah. Masa kau dah nak sampai dah. Ni nak mati. Ya. Lepas tu kena beramal surah At-Taubah ayat 128, ayat 129 tu, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil 'azim. Maghrib paling kurang 3 kali, subuh paling kurang 3 kali. Pada kalau dia baca maghrib, dia mati sebelum subuh, mati husnul khatimah. Baca subuh, mati sebelum maghrib, mati husnul khatimah. Sebelum dia nak mati, Allah bagi alamat. Alamat macam mana? Dia lupa ayat ni dia lupa. Tuan-tuan, aku beramal ayat ni daripada umur 9 tahun, tak pernah tinggal. Kalau segi ayat ni pula, siapa beramal ayat ni, dia hindar daripada sihir, dia hindar daripada santau. Tuan-tuan, ya? Sama juga kaedah, sesiapa yang dia susah nak tidur, ya, susah nak tidur, senangnya ubatnya. Ubatnya apa? Kalau siapa susah nak tidur, ubatnya baca Al-Quran. Siapa baca Al-Quran, insya-Allah senang tidur. Tuan-tuan, tak macam itu tuan-tuan buat. Ya? Kalau main Facebook, dia tak boleh nak tidur. Kalau tuan-tuan baca Quran, senang tidur. Ya? Inilah kelebihan Al-Quran, mukjizat Al-Quran. Tuan-tuan, sama juga macam menuntut ilmu. Tengok bola, kita tak tidur. Kalau belajar, tidur. Khotib baca khutbah, tidur. Tuan-tuan, ya? Ini sebab dia alam dia tentang akhirat. Tuan-tuan, ya? Malam menuntut ilmu, duduk jauh-jauh, cuba tengok bola. Apa? Ya? Sebab ni benda akhirat, tuan-tuan, ya? Benda akhirat. Tamanna Jibril an yakuna, mencintai oleh malaikat Jibril menjadi manusia kerana 7 perkara. Kita tengok mana yang sempat kita baca hadis ni, tuan-tuan. Kita boleh dengar kuliah ilmu, kita boleh duduk dalam majlis ilmu pada ketika kita hidup ni. Bila kita dah mati, tuan-tuan, itu yang tuan buka kitab bab jenazah. Bila meninggalnya anak Adam, ada satu suara daripada aras. Wahai fulan, anak si fulan, engkau meninggalkan dunia ke dunia yang meninggalkan kamu? Suara daripada aras. Masa tu kita dah terbaring kaku je ni. Tuan-tuan, jenazah dia dah terbaring, roh ada kat tepi tu. Tuan-tuan, ya? Itu yang bila orang mandikan kita tengok aja. Tuan-tuan, ya? Bila orang tekan jenazah kita cakap, janganlah tekan, sakit. Tuan-tuan, ya? Bila orang ambil gambar, orang ambil video jenazah kena mandi ni, ya, jenazah kita cakap, oi, janganlah ambil gambar aku, bodoh, malulah aku. Engkau ambil gambar aku buat apa? Kan nampak aurat tu, malu lah aku. Kau ni bodoh lah. Kau ni orang masjid tapi tak tahu malu ke? Tapi tak izin dengan waris aku. Malu lah. Tuan-tuan, jenazah ni cakap tapi kita tak dengar. Kalau kita dengar, mati lah. Tuan-tuan, ya, ni tak ada. Ya, mandi jenazah ambil gambar, mandi jenazah ambil video, ya, semua nak ambil gambar, ya, tuan-tuan. As-salatul khamsi ma'al imam. Yang pertama, solat 5 waktu berserta dengan imam. Malaikat Jibril dia cinta sangat, dia sayang, dia kasih kepada umat Muhammad, ia sembahyang berjemaah dengan imam. Macam tadi ya, tuan-tuan sembahyang jemaah. Tuan-tuan, ya, malaikat suka, malaikat Allahu Rabbi, malaikat mendoakan kita, ya Allah, rahmatilah fulan bin fulan, ya Allah, ampunilah dosa fulan bin fulan, kerana ia sembahyang berjemaah dengan imamnya. Main jemaah, kena mengaji main jemaah, tuan-tuan. Ini imam, ini makmum. Dia ngaji jemaah. Bila dia sembahyang tidak ada ilmu, sembahyang sah. Satu pendapat mengatakan sembahyang sah, satu pendapat mengatakan sembahyang dia sah, dapat pahala. Satu pendapat mengatakan sembahyang dia sah tetapi dia ditolak sebab dia tak tahu apa dia buat. Tuan-tuan, kena tahu, imam, jangan imam yang kita benci.
Imam hendaklah imam yang kita suka. Imam ni, nak jadi imam ni bukan senang, susah nak jadi imam. Bukan senang macam mana? Masuk dia tahu tentang kaifiat solat. Dia tahu syarat Fatihahnya, rukun Fatihahnya, ya, rukun qalbinya, rukun fa'linya, rukun qalbinya, kaulinya, fa'li dia kena tahu. Nak jadi imam bukan senang. Tuan-tuan, ya. Imam takbiratul ihram. Allah. Takbiratul ihram, takbiratul ula, takbir yang mula-mula. Selagi imam belum bar, Allahu akbar, imam belum bar, makmum tak boleh nak sebut, tak boleh nak berserta dengan imam. Allah boleh. Kalau berserta dengan imam, solat batal. Itu tentang takbiratul ihram. 10 syarat dia, 10. Boleh malam ni kita muzakarah, tanya yang paling depan sekali, boleh? Siapa dapat duduk, tak dapat berdiri, boleh? Boleh kan? Jangan macam ya. Tu yang orang takut nak bagi aku ceramah, tuan. Tu yang takut aku ceramah nak duduk depan, tu malah takut dia nyorok belakang-belakang. Dulu aku mengaji dengan tok guru aku, ya. Dia tanya, takbiratul ihram ni, tuan-tuan beruntung macam mana? Ini yang dikatakan jahil basit. Jahil cakap Arab, cakap Melayu bodoh, cakap orang putih stupid, cakap Banjar bungul, cakap Jawa goblok. Kalau ramai-ramai jahil, juhala. Jahil basit ni dia tak tahu, dia mengaku tak tahu, dia nak menuntut ilmu. Ni jahil basit. Jahil muraqab ni dia bodoh, belagak macam orang tahu. Ni jahil muraqab. Macam kita ni jahil basit, kita tak tahu, kita nak menuntut ilmu. Dan kalau bab perihal orang menuntut ilmu ni, dia salah di dalam solat, salah di segi hukum, dia di dalam menuntut ilmu dalam keampunan Allah. Ni kelebihan orang menuntut ilmu. Talibul ilmi talibur rahmah, penuntut ilmu penuntut rahmat. Tu takbiratul ihram. Allahu akbar. Angkat tangan ni bukan takbiratul ihram. Dah faham? Angkat tangan ni dia sunat, tak angkat semayang sah. Jangan pula nanti subuh besok imam tak angkat tangan, nak mufarakah dengan imam lah. Dok cok imam ni Wahabi, imam Wahabi. Imam ni imam ni ajaran Iran Syiah angkat tangan ni bukannya wajib, sunat je angkat tangan. Tak angkat tangan semayang sah. Tapi kalau tak angkat tangan semayang tak sempurna. Sama juga macam kita punya muka. Buka dalam kitab Rahsia Bab Salat daripada Syekh Daud Al-Fatani, ulama Fatani, mengaji di Fatani, berlaku peperangan dengan tentera Siam, hijrah di Aceh Indonesia, belajar 2 tahun di Aceh, hijrah ke Arab, belajar di Makkatul Mukarramah 40 tahun, wafat di Taif. Belajar bab tentang solat. Muka ni, kepala ni adalah rukun. Ni fardu dalam kitab solat dia panggil. Ya. Bulu-bulu, jambang-jambang, misal-misal, janggut-janggut, ni bulu-bulu kening, bulu mata, dia panggilnya sunat ab'adnya, sunat hayatnya. Dia mencantikkan mukanya. Sama tentang solat, bila angkat tangan mencantikkan solatnya. Ni bab solat. Ya, takbiratul ihram bagi satu je, terang satu je. Syarat takbiratul ihram, alif tak boleh dipanjangkan. Tak boleh dipanjangkan. Ya. Alif kena dipendekkan, lam kena dipendekkan, ra kena dimatikan. Ini syarat takbiratul ihram. Allah. Naik motor dah sampai kat tol tu. Tol cukai. Ya. Ni bab takbiratul ihram itu sebelum semayang kena bersugi, menghindar gangguan daripada iblis. Sebelum semayang kena pakai haruman-haruman kasturi, menghindar gangguan-gangguan syaitan laknatullah. Hidup bagi wangian. Nak semayang, ni kaedah solat. Dan nak semayang kena pakai baju yang cantik-cantik, kita nak menghadap Allah.
Ni tak ada, pakai baju Allah datik lalat. Nak menghadap ni raja segala raja. Cuba tuan-tuan jumpa raja macam mana baju. Tuan-tuan jumpa YB macam mana baju. Pakai baju batik, kasut kilat. Ya. Ini kita raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Nah, bercakap-cakap dengan Allah. Allahu Akbar. Engkau saja yang besar, selain engkau tidak besar, wahai Allah. Itulah Tuhan. Ya. Nak dapat ni bukan senang. Ya, betul. Awal-awal agama adalah mengenal Allah. Ma'rifatullah. Kalau dia semayang dia tak kenal Allah, macam mana solatnya? Dia kenal Allah, siapa itu Allah? Ya, lepas tu nak kenal Allah kena kenal diri. Bila dia kenal diri, dia tak meninggi diri, dia tidak membangga diri, dia tak menyombong diri. Bila dia kenal diri. Tuan-tuan, ya. Baiklah tentang hadis ni, ya. As-salatul khamsi ma'al imam. Solat 5 waktu dengan imam. Dengan imam. Nak jaga sungguh dengan imam. Imam nak turun rukuk, Allah selagi imam belum bar, makmum jangan turun. Ni kaedah solat. Semayang tetap sah kalau imam dia serta dengan makmum serta dengan imam, tapi semayangnya tak dapat fadilat berjamaah. Nanti semayang isyak tuan-tuan kena betul-betul semayang. Imam sami Allahu liman hamidah. Aku sudah dah makmum. Baru makmum sami Allahu liman hamidah. Baru cantik. Bukan sami'ah ain. Sami'allah. Faham apa itu kena belajar bahasa Arab. Ni tak ada bahasa Arab yang tahu aine, ente, unte, kude, kurme gitu tu. Ya, tak tahu bahasa Arab. Kena belajar bahasa Arab tuan-tuan. Ya. Bahasa Arab ni bahasa syurga. Bahasa Arab ni bahasa Al-Quran. Ni bahasa Arab. Ya. Sama kaedah doa. Kalau doa kita tak faham, dia tak datang zuk. Tahu zuk? Dia tak datang rindu, tak datang kenikmatan tentang doa. Itu yang doa hayal. Doa minta masuk syurga tapi hayal sampai ke kampung. Kita kena tahu bahasa Arab, tuan-tuan. Ya Allah salimna min kulli afati wal fitnah. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada segala fitnah. Allahumma salimna min kulli bala'i wal waba. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada bala dan waba. Minta dengan Allah. Ya Allah, ahli kuliah kami ni degil, tak mau datang sembahyang berjamaah. Tak mau datang sembahyang berjamaah. Datang singgah masjid berak ya Allah, bukakanlah hati mereka. Bukakanlah hati mereka agar mereka datang sembahyang berjamaah, meraihkan rumah Allah, mengimarah ke rumah Allah. Tolonglah ya Allah. Doalah ramai-ramai ke masjid, tuan-tuan. Bukakan hati mereka agar mereka dapat hidayah daripada Allah, tuan-tuan. Nanti Allah tanya di padang mahsyar, tuan-tuan. Allah tanya di padang mahsyar. Ya. Yang kedua, ya, hadis ni yang kedua, wa mujalasatil ulama. Wa mujalasatil ulama, duduk bersama ulama. Duduk dengan ulama. Lepas itu siapa duduk dengan ulama, kasihkan ulama, sayangi ulama, makan dengan ulama, orang ni masuk syurga. Ada hadis kursi. Ini yang bila di padang mahsyar, hamba Allah ni nak ditarik, nak dihumban ke dalam api neraka Allah oleh malaikat Zabaniyah. Kata Allah, wahai malaikatku, nanti dulu jangan kau seret hambaku ke dalam jurang api nerakaku. Tanya dia dulu, masa dekat dunia pernah tak dia duduk dengan ulama? Nampak tuan-tuan? Ni ulama. Tanya, wahai pulan anak kepada si pulan, masa dekat dunia kau pernah duduk dengan ulama? La, tak pernah. Kau pernah makan dengan ulama? La, tak pernah. Nama kau sama dengan nama ulama? La, nama aku Tom Cruise. James Bond, aku peminat James Bond. Nama aku The Rock, aku peminat wrestling. Kau pernah duduk satu kampung dengan ulama? La, tak. Tak ada. Last kali tanya lagi. Ni kasihnya Allah.
rahmatnya Allah kepada hambanya. Apa kata Allah? Tanya dengan fulan anak si fulan, pernah tak dia berkawan, orang ni kawan dengan ulama? Tanya-tanya, ada. Masuk dia ke dalam syurga tu. Nampak ni kelebihan ulama, tuan-tuan. Itu siapa ada anak ulama beruntung, tuan-tuan. Macam aku beruntung ah. Aku bukan ulama, tuan-tuan. Aku ulur dalam semak. Bapa aku ulama, abang aku ulama, atuk aku ulama, anak saudara aku ulama, adik-beradik aku ramai ulama. Untung lah. Kenapa beruntung macam mana? Aku akan mendapat syafaat. Ulama ni akan memberi syafaat. Seorang ulama akan memberi syafaat 70 ahli keluarganya, termasuklah anak-anak muridnya. Ni ulama, tuan-tuan. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris Nabi. Kalau tuan-tuan belajar nahwu saraf, anbiya itu adalah Nabi dan Rasul. Bila belajar nahwu saraf, anbiya itu dijamakkan, dihimpunkan. Anbiya itu adalah ulama. Nah, ini ulama, tuan-tuan. Kena kasih dengan ulama, kena sayang ulama. Ya. Tapi akhir zaman orang benci dengan ulama. Akhir zaman orang tak suka dengan ulama. Orang suka dengan artis. Orang suka artis Korea. Sekarang ni tengah sibuk cerita artis Korea. Tengah-tengah Covid begini pun sibuk dengan cerita Korea, tuan-tuan. Ya, bukan tengah-tengah Covid begini duk tumpu baca Quran, tumpu selawat, tumpu doa minta dengan Allah, ya, tuan. Aku tadi, tuan-tuan, bila dalam musafir aku nak menangis macam mana? Setahun lebih aku tak boleh berdakwah menyampaikan agama Allah di masjid, di surau, duduk di madrasah je, tuan-tuan. Bila dapat keluar ni berdakwah, nak menangis macam mana? Aku dapat buat kerja Nabi, tuan-tuan. Ya. Apa kelebihan dia, tuan-tuan? Keluar pada rumah je musafir kerana Allah menyampaikan hukum Allah. Sejauh mana sejauh itu pahala. Orang musafir pula kerana Allah, doanya tidak ada hijab. Doanya tak ada hijab, tuan-tuan. Siapa nak minta doa dengan aku kan jumpa dengan aku. Ustaz, saya nak kahwin lagi ya. Meh, aku doa dengan. Meh, aku ni musafir, orang musafir doa tak ada hijab. Ya. Tak ada pengkeras-pengkerasnya. Tuan-tuan, aku doa ni malam ni, bulan depan kahwin lagi. Bang, tak cari meh jumpa aku lagi. Ya, bulan depan kahwin 2 bini, tidak bulan 3, tuan-tuan. Ya. Orang musafir doa tak ada hijab. Orang kena zalim, doa tak ada hijab. Orang yang berpuasa doa tak ada hijab. Mak bapak doa tak ada hijab untuk anak, tuan-tuan. Ya, ni tentang doa. Jangan menzalimi seseorang, tuan-tuan. Ya. Sikit lagi, tuan-tuan, belum 8.30. Ya, 8.30 berhenti, ya, tuan-tuan. Alah, rumah dekat rumah dekat kan? Dekat aku jauh rumah, tuan-tuan. Ya. Jauh rumah. 3 jam lebih dalam perjalanan. Tinggal anak, tinggal bini. Ya. Duit ceramah bukan banyak pun. Berapa bagi malam ni? 1,500. Ya, bukan banyak pun. Ya, paling tinggi pun 300 lah. Tu dah tinggi lah. Ya, itu belaka banyak banyak bukan pasal duit, tuan-tuan. Ya, ni pasal Allah wa Rasul. Aku cakap dengan bini aku, dengan anak aku, ni abang nak mula keluar berdakwah, tinggallah kamu. Cakap dengan anak aku ada anak baby baru 3 bulan, tuan-tuan, nak masuk 3 bulan. Ya, tinggallah, ayah nak pergi ceramah. Ya, kalau ayah tak balik, jumpa dekat negeri akhirat. Buat kerja Nabi ni bukan tentu, tuan-tuan. Kadang orang tak suka, ya, orang pukul, orang bunuh, tuan-tuan, buat kerja Nabi. Ya. Wa mujalasatil ulama, duduk bersama ulama, termasuklah majlis ilmu. Ya, lepas tu kalau nak pindah, cari kampung ada ulama. Kampung ada ulama, tuan-tuan. Ulama ni cahaya. Ulama ni cahaya. Tapi akhir zaman Allah mengangkat ilmunya, iaitu Allah mewafatkan ulama-ulama kekasih-kekasih Allah. Masa PKPD berapa ramai ulama meninggal dunia, tuan-tuan. Apa ramai? Itu yang dalam hadis sebut, bila ulama makin tak ada, dah wafat, dah meninggal dunia, tinggal orang bodoh. Tinggal orang bodoh lah. Bila tinggal orang bodoh, manusia yang dah bodoh dengan agama, tak tahu hukum dan hakam, mereka bertindak, mereka bersifat seperti binatang. Seperti binatang lah. Mereka melanggar hukum-hukum Allah. Ya, adik-beradik bergaduh macam binatang lah. Binatang kan dia bergaduh, adik-beradik, tuan-tuan. Adik-beradik bergaduh. Adik-beradik boleh jatuh zina.
Kawan-kawan berzina, minum arak mengata-kata, dosa maksiat mengata-kata, mereka dah tak tahu hukum dan hakam, ulama-ulama dah tak ada. Tuan-tuan. Ya, mereka melanggar hukum. Tuan-tuan. Ya. Wa iyadatil marid. Mereka melawat orang sakit, ziarah orang sakit. Ziarah orang sakit termasuklah ziarah orang mati. Itu tanah perkuburan. Hari ni siapa ada pergi kubur? Siapa pergi kubur hari ni untung? Apa pahala pergi kubur pada hari Jumaat? Siapa pergi kubur pada hari Jumaat, satu pendapat mengatakan dapat pahala haji. Ni pergi kubur. Dulu nak pergi kubur tak boleh. Dekat kubur ada Covid. Sekarang kat kubur dah tak ada Covid lah. Boleh pergi kubur lah. Dah boleh pergi kubur, pergilah kubur. Ziarah orang mati, ziarah jenazah untuk apa? Supaya kita ingat mati. Ingat mati. Tuan-tuan. Ni tak ada. Ziarah mall, ziarah Maidin, ziarah Econsafe, ziarah Tesco. Pasal tu tak ingat mati, tuan-tuan. Ingat dunia je, tuan-tuan. Ziarah kubur, ingat mati. Pegang batu nisan tu, pegang. Ni batu nisan pegang. Ya Allah, nanti aku pun mati macam mak aku. Ya Allah, nanti aku pun mati macam bapa aku. Aku tinggal dalam liang lahat. Siapa tak pedulikan aku? Siapa tak pedulikan aku? Harta aku mereka paraitkan. Mereka tinggalkan aku seorang diri dalam kubur. Tempat ni gelap, ya Allah. Tempat ni sepi, ya Allah. Tempat ni banyak binatang, ya Allah. Ulat-ulat lipas cacing banyak dalam ni, ya Allah. Macam mana ni, ya Allah, apabila aku tinggal di alam barzah. Ni dia muhasabah, tuan-tuan. Inilah tujuan pergi kubur. Ni tak ada pergi kubur isap rokok. Ya. Allahu akbar. Jenazah kubur ni cakap, tuan-tuan. Hoi, isap rokok dekat kubur, Hoi, ni orang mati ni cakap, cuma kita tak dengar, kan? Ya. Selamba rokok. Habis rokok dia minta rokok orang. Ingat tu, pergi kubur ni cerita hal dunia pun tak boleh. Entah, kadang orang tanya, orang perempuan dah lahir boleh pergi kubur tak? Boleh, tak masalah. Kubur bukan masjid, tuan-tuan. Boleh. Tapi ulama tidak menggalakkan orang perempuan pergi ke kubur, sebab orang perempuan ni lemah semangat. Macam sembahyang berjemaah. Datang masjid orang perempuan sembahyang jemaah makruh. Tak digalakkan. Cuma menuntut ilmu pada malam ni wajib. Tahu malam ni nak menuntut ilmu berapa orang? Berapa orang kat belakang berapa orang? Berapa? 4. Kampung ni memang perempuan 4 orang je. 4 orang menuntut ilmu malam ni, perempuan 4 orang. Tuan-tuan, 4 orang sahaja, ya. Kampung ni semua lelaki. Untung bini siapa? Untung Lepas tu kalau tentang beramalan, suami menuntut ilmu, suami dapat pahala, isteri dapat pahala. Ini kalau kita belajar nahwu saraf, bila diijab kabulkan ni perjanjian, ikatan. Suami dapat pahala, isteri dapat pahala. Isteri menuntut ilmu, isteri dapat pahala, suami tak dapat pahala. Bila diniatkan untuk suami, baru suami pun dapat pahala. Kena tahu tu. Lepas tu kena tahu talak hidup, talak mati. Talak mati dia tidak terputus, ada hubungannya dekat negeri akhirat. Talak hidup ni ada hubungan juga dekat negeri akhirat. Bila talak hidup ni mereka berpisah, masih bermusuh-musuh, akan sangkut dekat negeri akhirat. Tu hablum minallah wa hablum minan nas. Tuan. Sikit lagi nak berhenti lah, wa ikramil jari wal yatim. Aku potong-potong hadis ni, ambil sekali. Memuliakan jiran dan anak-anak yatim. Abang ada dah mak bapak lagi ada? Tak ada dah, mak bapak tak ada dah. Mak bapak dah tak ada dah. Ada lagi? Untung bukan anak yatim ni. Kalau tak ada pun bukan anak yatim, mana ada anak yatim tua, tuan-tuan.
Ya, macam aku mak apa tak ada dah, ya. Anak yatim ni dia belum cukup umur. Hati kena tahu. Kalau buka dalam kitab Allahu Rabbi, dalam kitab Durratun Nasihin, bila datang bulan Muharram, sesiapa yang memegang kepala anak yatim, menyapu kepala anak yatim pada bulan Muharram, sebanyak mana rambut anak yatim itu, sebanyak itulah pahala kamu. Memulakan anak yatim. Tapi sebelum sapu, minta izin dulu, jangan main sapu ke. Diludah anak yatim tu kan, poi. Dah sapu kepala anak yatim, bagi duit. Tuan-tuan, main sapu belah, bagi duit, tuan-tuan, ya. Siapa bernikah dengan isterinya, dengan perempuan itu anak yatim, Allahu Rabbi, besar pahalanya, ya, besar ganjarannya. Dan dia menjaga anak yatim, besar ganjarannya, besar pahalanya. Sekolah kami banyak anak yatim, kami jaga anak yatim, kami jaga anak luar nikah, kami jaga orang susah, kami jaga orang tak siuman, kami jaga mu'allaf, kami jaga ibu tunggal. Kalau tuan-tuan nak ibu tunggal, calling kat aku. Ada 8 orang ibu tunggal, boleh? Umur 72. Ada 8 orang di sekolah aku, tuan-tuan, ya. 72. Ada seorang tu 84 umur dia, tak pernah nikah, ya, gigi 2 je. Belajar dengan aku, tuan-tuan, ya. Kami panggil opah dara, tuan-tuan, ya. Di sekolah kami semua cukup, ya. Ingat tu, tuan-tuan, memulakan jiran. Dengan jiran ni kena tahu. Ni lepas ni kita berhenti. Dengan jiran ni, tuan-tuan duduk berjiran. Bila tuan-tuan masak, contoh goreng ikan masin. Goreng ikan masin, rumah sebelah ni dia bau. Sedapnya ikan masin ni. Sedapnya ikan terobok ni. Sedap. Dia bau, tuan-tuan tak hantar, berdosa. Kalau kaedah baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'alun anin naba'il azim. Baca Quran sampai dia mengganggu jiran, baca Quran sah, tapi haram. Kena tahu kaedah dia, ya. Kecuali jiran itu redha. Apa itu kalau buka hukum redha dia lain dah, ya. Tuan-tuan, ni bab tentang adab berjiran. Kena mengajilah adab berjiran, ya. Adab berjiran kena mengaji. Jumpa jiran kena bagi salam, assalamualaikum, ya. Tak boleh nak salam tak berani, takut mati, tak payah salam, bagi salam, assalamualaikum. Assalamualaikum, tuan-tuan bagi assalamualaikum, pahalanya 100 mati syahid. Bila dunia akhir zaman, pakai serban macam ni, pahala 100 mati syahid. Bersugi, pahala 100 mati syahid. Rebutlah tuan-tuan sebelum mati, ya. Baiklah, aku rasa cukup sampai ke sini. Cukup Ustaz, Cukup ke sambung sikit? Sambung sikit. Lebih sikitlah bayar, Baiklah, tentang hadis ni, tuan-tuan, ya. Hadis ni sebenarnya panjang, ya. Panjang tentang hadis ni. Kita ambil sikit lagi, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Man akalal halal. Man akalal halal, orang yang makan yang halal. Makan yang halal. Safadinuhu, jernih agamanya. Agamanya jernih. Agama itu jernih macam mana? Agamanya kuat. Agama dia kuat. Kenapa akhir zaman kita tak kuat agama? Kita kena muhasabah. Ada takut kita makan benda-benda ni, benda ni tak halal, ya. Termasuklah subhat. Tahu subhat? Subhat macam mana? Ni subhat ni, kita minum di kedai, minum di kedai, kita cerita makan lah. Kita makan roti telur. Roti telur kita makan di kedai mamak. Mamak ni buat roti telur, dia tak basuh telur. Bukan telur mamak, telur ayam, faham? Ya, betul ngaji jangan tidur. Telur mamak tak basuh telur. Telur ayam. Bila mamak tak basuh telur ayam, ini dia panggil subhat, samar-samar. Bila tak basuh telur ayam tu najis, kedua daripada punggung ayam.
Bila dia tak basuh, mamak ni tetap haram sebab dia dah tahu dia tak basuh. Kita ni tak tahu. Ini subhat. Dia pecah telur, buat roti telur, kita makan. Kita tak tahu, ni subhat. Kalau kita tahu, maka haram. Kenapa haram? Kita makan benda yang najis, kita tahu. Ni kaedah hukum dia, hukum fikih. Dia panggil taklifi, hukum wada'i. Mani'ul asbab, tegahan bagi bersebab. Mani'ul hukum, tegahan bagi hukum. Ni subhat. Ya? Ni kadang-kadang orang banyak bertelagak. Baru ni orang bertelagak bab tentang rokok. Siapa isap rokok tak sah sembahyang. Betul ke isap rokok tak sah sembahyang, bang? Betul je isap rokok tak sah sembahyang? Ni dalam ramai isap rokok ni, tengok bibir hitam ni. Ya. Kita buka hukum yang pertama. Rokok haram ke makruh? Haram? Siapa kata haram? Beritahu. Kenapa dia haram? Rokok asal rokok ni daripada apa? Tembakau, betul? Tembakau ke daripada asid? Tembakau kan? Buka dalam kitab, tembakau itu berbau, betul? Di antara benda yang berbau termasuklah bawang ke, benda yang berbau, petai ke, tembakau, asal hukum dia bukan haram, asal hukum dia makruh. Berbeza babi. Babi haram mutlak. Ini hukum fiqh dia. Jangan terus tembak-tembak haram. Ya. Makruh akan jatuh haram. Makruh, hukum yang pertama makruh ni hukum taklifi. Ini hukum taklifi. Dia ada batal, haram, sunat, wajib. Ya, kat sini. Hukum yang kedua wada'i. Dia ni manik. Manik ni cakap Arab, manik ni tegahan. Mani'ul hukum, tegahan bagi hukum. Daripada makruh akan jatuh haram apabila masuk benda-benda haram dan ia dan memudaratkan bagi orang yang menghisap rokok. Ini hukumnya. Adakah sah orang isap rokok menjadi imam? Tadi abang kata haram kan? Sah tak jadi imam? Janggut panjang ni. Orang ni isap rokok ke, orang ni kaki minum arak ke, orang ni suka buat dosa besar ke, dia tetap sah menjadi imam. Tetap sah menjadi imam. Tapi apabila kita tahu dia ni suka buat benda haram, kita ikut, semayang pun tetap sah, tapi makruh. Ya, makruh. Ni kaedah solat, tuan-tuan. Ya. Kita kena ngaji bab solat. Tuan-tuan kena cari guru ngaji khas bab solat. Solat je. Ya, tapi bab solat orang tak nak mengaji bab solat, tuan-tuan. Ngaji bab solat. Ya. Niat dia bab wuduk. Wuduk ni kalau tuan-tuan belajar bab wuduk, wuduk ni kenapa kita berwuduk? Membuang sifat-sifat tak baik. Inilah berwuduk. Kenapa tidak dibenarkan kita berlebih-lebih berwuduk? Jangan kita mengikut langkah-langkah syaitan. Ni bab berwuduk, tuan-tuan. Ni last sebenarnya berhenti lah. Kita kentut ada wuduk. Kita kentut ada wuduk. Kentut ikut punggung, ikut mulut. Ikut punggung kan? Kalau mulut sendawa. Kita ada wuduk, kita kentut, batal tak wuduk? Kita ada wuduk. Kita kentut, batal tak wuduk? Batal. Kalau ada wuduk, memanglah kalau ada wuduk aku cerita ada wuduk, mana aku tak cerita tak ada wuduk. Batal wuduk, kita kentut ikut punggung. Kenapa kita ambil wuduk, kita basuh muka, tak basuh punggung? Benda ni kena tahu. Nanti orang tanya, Tok, Atok kata ikut punggung, kenapa basuh muka ambil wuduk, basuh punggung Mana Atok tahu imam basuh muka, Atok basuh muka? Belajar tasawufnya, bermulanya sombong itu daripada mukanya. Sebab itu disuruh kita berwuduk basuh muka, dan di antara muka itu adalah rukunnya. Mana ada orang sombong kat, ada orang sombong kat punggung ada? Mana ada?
Ni bab wudu tu kena mengaji daripada bawah. At-tuhuru miftahus solah, kesucian kunci bagi sembahyang. Wallahu alam. Cukup lah. Penat dah tuan-tuan. Baiklah, sebelum tutup tuan-tuan, macam biasa kalau tuan-tuan nak cerah mata, nak suka baca Quran, Allah angkat penyakit rabun mata, tuan-tuan jangan lupa titik mata ni dengan ubat mata ruqyah air Zam-Zam. Tuan-tuan, ubat mata ruqyah air Zam-Zam. Dah ada baca surah Al-Fatihah 1000 kali. Ayat-ayat ruqyah. Tuan-tuan tengok sendiri, aku dah umur bulan 11 ni, masuklah umur aku 50 tahun. Mata aku tak pakai cermata. Aku tak kecil mata, titik ni. Lagi satu, kalau urat mata, tuan-tuan nak mata tuan-tuan baik, elok, dekat sini, bawah ibu jari ni ada urat. Sini ada urat mata. Tuan-tuan selalu picit benda ni. Sini ada urat mata. Dia membaikkan penyakit mata dan mengangkat rabun mata. Ni kelebihan dia, tuan-tuan. Ni. Dan kasri kijang ni. Tengah-tengah Covid ni, beramal kasri kijang, sapu dekat tangan, selalu menghidu. Kasri kijang ni dah ada baca ayat-ayat ruqyah. Ni ambil kat luar hidu. Dia mencerdikkan akal, menghindar sihir, menghindar santau, menguatkan dalaman, menguatkan roh. Ambil dekat luar. Boleh ambil seorang satu, ambil. Tapi dah ambil bayar tu je. Tak bayar aku kejar orang. Faham Apa tu, saudak pun ada, madu pun ada. Kami jual ni bukan untuk perniagaan sendiri, untuk cari dana sekolah. Ada anak yatim, ada orang susah, ibu tunggal, muallah, budak apa Quran, tuan-tuan. Ada buat tabung tu, tuan-tuan infaklah tabung di madrasah kami. Duit minyak tuan-tuan bagi tu, malam ni bagi 500 kan. Bagi duit minyak itu untuk aku, untuk driver, untuk aku bayar hotel, tuan-tuan. Bagi 500, driver 100, hotel 200, tinggal 300. Makan gerbak debu tinggal 100. Balik rumah bini pau habis, tuan-tuan. Baiklah, rasa cukup sampai kat sini. Jadi sebelum tutup, minta maaf banyak-banyak seandainya terkasar bahasa, ada tersinggung, ada tuan-tuan terkecil hati, ada ayat Quran ada salah, hukum ada tersasar, minta maaf banyak-banyak. Mudah-mudahan kita semua dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam keberkatan Allah. Ya, insya-Allah tuan-tuan, mudah-mudahan kita semua dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita tutup dengan doa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Fattahu ya Alim. Ya Allah ya Tuhan kami bersyukur ke atas Engkau ya Allah. Engkau sudah membenarkan kami dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang sembahyang fardu 5 waktu berjemaah di rumah Engkau dan menuntut ilmu ya Allah. Terima kasih ya Allah atas rahmat Engkau ya Allah. Terima kasih ya Allah atas redha-Mu ya Allah. Ya Allah Tuhan kami minta dengan Engkau hai Allah, Engkau bukakanlah hati kami dan Engkau bukakanlah hati semua umat Islam yang mereka tidak suka datang ke rumah Allah, ke rumah Engkau sembahyang fardu maghrib, sembahyang fardu isyak, fardu subuh, fardu zuhur, fardu asar, sembahyang berjamaah ya Allah. Engkau bukakanlah hati mereka ya Allah agar mereka datang sembahyang berjamaah, mengimarahkan rumah-Mu ya Allah dan menuntut ilmu-Mu ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, ya Fattahu ya Alim. Ya Allah Tuhan kami, matikanlah kami di dalam husnul khatimah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan mereka bangun malam, sembahyang malam. Tapi kenapa mereka diusir oleh Allah untuk masuk neraka? Kerana mereka tewas dengan ujian Allah pada nikmat-nikmat dunia. Dengan wanita pun boleh jadi kafir, dengan harta boleh jadi kafir, jadi murtad. Ini orang yang gagal dengan ujian dunia. Cuba nanti kita jadi ahli parlimen, gelap mata boh,